Perlu diingat ya, sebelum sesebuah drama tu start shooting, sebelum panggil pengarah, sebelum panggil pelakon yang hebat-hebat tu, orang yang pertama yang kena buat kerja dulu adalah penulis skrip. Kak Azhar rasa tak ada isu macam tu. Alhamdulillah, penulis skrip ni diletakkan sebaris dengan pekerja-pekerja belakang tabir yang lain. Kalau nak ikutkan, kita ada producer, kita ada pengarah, dan kita ada penulis skrip. Macam tu lah kiranya sampai kat sini. Cuma satu sajalah, penulis skrip ni kadang-kadang orang tak kenal. Sebab apa? Rata-ratanya lah, lepas habis je tengok drama, tak adanya yang baca kredit title sampai ke habis-habis tu. Jadinya penulis skrip pun orang tak tahu siapa, wardrobe ke, kru ke, cameraman pun kami ni orang tak tahu siapa. Kecuali lah kalau pengarah tu memang selalu orang tahulah, pelakon tu of course lah tahu kan. Dan yang kalau dekat Hollywood, kalau nak tahu, penulis skrip ni martabat dia sama macam dekat set tu harus ada pengarah, ada penulis skrip. Jadi sebenarnya tak belajar. Mula-mula tu datang KL, kawan ada cakap, nak berlakon tak? Cakap okey ke, tapi tak tahu apa-apa langsung. Dia kata boleh lah, dia kata. So pergi berlakon. Ada satu hari tu ada uji bakat. Uji bakat tu rupanya kat situ lah jumpa arwah suami Kak Azhar. So uji bakat, berlakon sekejap dengan dia. Lepas tu habis je kahwin, Kak Azhar cakap dekat husband, drama you nanti nak syuting kan, nak berlakon lah. Lepas tu di situ lah dia cakap, you tak payah berlakon lagi, you tulis skrip belakang tabir je. Jadi Kak Azhar belajar menulis skrip daripada arwah suami Kak Azhar. Sebab arwah suami Kak Azhar ni, Matias Muhammad Ali, adalah penulis skrip drama, filem dan juga pengarah. Jadi di situlah Kak Azhar mula belajar untuk menulis skrip. Tapi bukan daripada situ sajalah. Kak Azhar menulis skrip daripada tahun 1996 sampai sekarang pun. Kak Azhar rasa Kak Azhar masih kecil, cetek lagi Kak Azhar punya pengetahuan dalam bidang penulisan ni. Jadi Kak Azhar terus menerus pergi timba ilmu lagi dari kebanyakannya masterclass, bengkel menulis skrip apa semua. Dan yang paling Kak Azhar tak boleh lupa adalah Kak Azhar pergi ambil masterclass daripada penulis skrip filem Jaws. So Finas panggilkan penulis skrip dalam filem Jaws tu datang ke Finas buat masterclass. Daripada situ lah Kak Azhar memang tak putus-putus menimba ilmu. Memang selalu ditanyalah kenapa kalau tak cerita mak mentua jahat, ya cerita bini nombor 2 jahat. Gaduh macam tu lah saja. Okey, dia ada beberapa faktor. Okey, faktor yang utamalah okey, itu adalah permintaan stesen TV sendiri. Kalau korang nak tahu, penulis skrip ni sebelum dia nak mula menulis skrip, dia kena pergi sesi pitching dulu. Pitching ni lebih kurang macam tender lah. Tender korang macam nak tender rumah flat 100 biji, rumah bertingkat 2 tingkat 200 biji, macam tu lah. So tender pitching ni pula dia akan nak, okay, drama nak 200 jenis drama bersiri nak berapa beratus, and then dia akan bagi kriteria dia bersama dengan kod. Jadi kami penulis haruslah mengikut apa yang dikehendaki. Ada lagi satu faktor kenapa drama ni lebih kurang sama saja. Ada, iaitu faktor pada rating. Maknanya macam ni. Katalah sekarang ni musim dekat satu stesen tu, rating dia drama yang bergenre macam ni. Katalah hantu saja. View dia, rating dia sampai 3 juta view ke apa-apa semua kan. Jadi selepasnya juga kita nakkan kejayaan rating yang tinggi tu. Jadi kita nak cari gambar yang lebih kurang macam tu juga. Jadinya dia lebih kurang macam tu lah. Tapi perlu diingatkan, tak semuanya cerita sama saja. Okey, banyak lagi cerita kalau korang betul-betul menonton rancangan dekat TV, macam cerita dah keluar. Dah macam out of the box dah. Penulis ni pun memang banyak idea dia yang gila-gila kan. Okey, kalau nak ikutkan penulis ni, macam-macam nak tulis. Cerita kat percintaan antara alien ke. Aminah rasa sedih, tiba-tiba hujan. Korang tulis kat situ hujan 5 je huruf. Tapi korang tahu tak, 5 huruf tu melambangkan RM300. Apa makna dia? Sebab kena panggil bomba nak pergi hujan. Nazri kena pergi ke restoran mewah. Tulis je kat situ restoran mewah. Tapi nak menyewa restoran mewah tu, Datuk Seri duduk di banglo. Tulis je kat situ kan, Datuk Seri tinggal di banglo mewah.
tapi nak menyewa banglo tu. Jadi sangat penting bagi penulis skrip untuk menjaga bajet untuk produksi dan juga untuk penerbit. Ilham ni kadang-kadang penulis ni that's why dia suka pergi travel. Kak Azhar dulu memang suka travel, kata-kata kita duduk dekat situ, kita tengok macam ni ke orang punya kehidupan, macam ni. Pengalaman sendiri juga. Macam Kak Azhar suka tulis skrip based on true story. Jadi true story dia Kak Azhar kena buat research. Seperti macam Kak Azhar buat cerita pasal Saka. Okay, drama Saka 13 episod di Astro. Kak Azhar bukannya bela Saka. Jadi Kak Azhar tak tahu macam mana nak bagi makan ke, macam mana nak bela ke apa, semua tak tahu. That's why Kak Azhar buat research, pergi sampai ke Siam, pergi jumpa pembela Saka. Kan? Pembela Saka tu dia cakap, okey, kita bagi makanan macam ni. Apakah makanan Saka tu? Kat mana Saka ni memang betul ke dia buat kerja ke apa saja. And then dia siap dibawanya ke satu pokok yang berusia 100 lebih tahun. Dekat situ dia kata kat mana orang buang Saka. Dan yang paling best dia Kak Azhar tak boleh lupa, waktu kami nak balik dia cakap, dah nak dekat Malang dah ni, tak nak jumpa terus Saka tu. Sudah aku dengan arwah suami cakap, tak apa, terima kasih, kita kena balik ke Malaysia secepat mungkin. Takut lari. Jadi itulah. Dan yang juga sumber rujukan tu memang sangat-sangat penting. Bayangkan kadang-kadang kita kena buat cerita pasal peguam. Kita ni bukan peguam. Kadang-kadang kita kena buat cerita pasal doktor. Kita ni bukannya doktor. Dah macam-macam lagi genre. Maknanya kita kena tahu segala-galanya. Kalau buat pasal bisnes ke apa-apa, bukan memang kena letak saja kan. Jadi sumber rujukan sangat-sangat penting dan memang kebanyakannya penulis akan membuat rujukan. Penulis kadang-kadang kita nak buat cerita yang macam hantu ke apa ke kan, tapi hantu ataupun kisah bomoh ke, kisah macam isu-isu sensitif lah, perkauman ke apa ke, kita kena jaga sikit isu-isu sensitif supaya, sebab kita ni di Malaysia hidup bermasyarakat, berbilang kaum, majmuk, makna dia kita tak nak sentuh isu yang sensitif bahagian sinun, bahagian sinin, so kita kena jaga semuanya. Jadi yang tu pun kena diambil berat oleh para penulis. Tapi kalau terpaksa juga seorang penulis itu menulis karya-karya yang menyentuh isu-isu sensitif, cara dia seperti macam yang Kak Azhar pernah buat dulu. Kak Azhar tulis tentang Pintu Taubat, drama 13 episod. Jadi dekat situ di setiap penghujung drama tu kita terpaksa masukkan beberapa keratan Al-Quran bersama dengan maksud-maksudnya yang bersesuaian dengan drama kisah yang dipamerkan dalam rancangan Pintu Taubat itulah. Jadi bukan main letak saja ya. Kita walaupun kita letak, kita research, and then setiap tu kena proof kan, di proofread dan diluluskan. Penerbit akan assignkan ustaz-ustaz apa semua untuk tengok yang ni boleh, ada yang tak boleh, and then dia akan suggestkan lebih yang lebih sesuai dengan ayat-ayat ini. Memang kita sebagai penulis skrip lebih peka dan lebih sensitif agar dia tak mengganggu-gugatlah kesensitiviti sesiapa pun. Sebenarnya setiap penulis ni, setiap kali dia menulis skrip, dalam kepala dia dah ada dah, watak yang ni memang kena lah dengan pelakon yang ni. Watak jahat ni memang kena dengan pelakon yang ni. Watak heroin memang kena dengan watak ni. Apa yang kita nak kadang-kadang tu tak semestinya selalu dapat. Kadang-kadang kita pilih yang pelakon ni bajet pula tak cukup kan. Kadang-kadang kita nak pelakon ni dia tengah syuting pula ke apa semua. So pemilihan pelakon ni terdapat banyak faktor dia. Tapi sebagai penulis skrip, kita ada hak untuk menulis di proposal kita cadangan pelakon. Mana dia apa yang kita imagine pelakon tu. Tapi nanti akan di beberapa faktor yang lain ialah apabila kita meeting nanti dengan pihak stesen TV, dia orang juga ada dia orang punya pemilihan pelakon. Dia cakap mungkin yang ini boleh mendapatkan lebih banyak rating, macam tu. Jadi faktor untuk pemilihan macam tu lah, banyak-banyak perkara perlu dititik beratkan. Full time ni selalunya dalam in-house punya production. Makna dia sebuah syarikat tu dah ada penulis dia yang memang kerja full time dengan dia, ataupun di stesen TV sendiri pun ada mempunyai penulisnya yang tersendiri. Dalam kata lain, memang dia orang kerja tetap stesen TV atau production house. Tapi macam Kak Azhar dah sejak 1996, Kak Azhar belum lagi terikat dengan mana-mana syarikat. Kak Azhar melakukan freelance sebab Kak Azhar lebih selesa kerja dengan freelance, sebab Kak Azhar suka macam mencuba nak cuba dengan production ni lah, nak cuba dengan pengarah ni lah, nak cuba macam-macam. And then at the same time, the kelebihan freelance ni ialah kita boleh buat kerja lain
selain daripada menulis skrip. Itu adalah kebaikan dia lah. Dan keburukan dia juga yang syuting ke tak syuting, gaji dia orang jalan. Tapi freelance macam Kak Azhar sekarang ni masalah lah, sebab tak ada orang syuting. Jadi ada pro and cons dia lah. Tapi tepuk dada tanya selera lah. Kita mahukan lebih banyak penulis skrip drama supaya lebih banyak idea-idea yang menarik, dan mungkin yang lagi baru-baru ni dia punya idea dia lagi fresh daripada yang dah tua-tua macam kami ni kan. Mungkin idea dia lagi sci-fi, lagi thrilling, lagi adventurous ke apa semua. So kita perlukan mereka-mereka yang baru ni. Jangan risau kalau korang tak ada macam saya ni tak ada ambil bidang penulisan lah, saya ni tak pergi belajar bidang penulisan. Jangan risau. Untuk jadi penulis skrip ni benda simple je yang harus ada. Yang paling harus ada, yang wajib ada adalah minat. Korang memang minat untuk menulis, minat dalam bidang penulisan. Sebab dek, nak tulis skrip tu bukannya 1, 2, 3 muka surat berpuluh-puluh muka surat. Seterusnya anda haruslah mempunyai imajinasi dan kreativiti. Ya, mana dia kena imagine, ni apa jadi. Kena ada macam plot twist sikit, kita ada force ending sikit, kita bagi dia macam kita punya drama ni macam menarik. Yang paling wajib ialah cerita. Kalau dekat Hollywood pun dia cakap story. Tapi sekarang ni ayat-ayat BBNU ni kan, content tu dek. Kalau konten cerita korang, jalan cerita korang memang best, jangan risau. Mohlah beramai-ramai menjadi penulis skrip supaya dapat memeriahkan industri penulisan skrip.